Okey, kita mulakan kelas dengan surah Al-Fatihah dan juga sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Okey, sebelum kita belajar sin, sinus, cosinus dan tangent, kita kena kenal pasti dulu apa yang dimaksudkan dengan sudut sisi bersebelahan, sisi bertentangan dan sisi hipotenus. Okey, kalau kita tengok sini, okey, sudut bagi X, okey. Kalau sudut bagi X ni duduk dekat R, okey, duduk di R. Okey, dia duduk di kedudukan R. Sini sini. Yang cikgu tanda hijau tu. Jadi, kita tengok sisi yang duduk setentang dengan dia. Ni sisi duduk setentang dengan dia. Jadi, PQ ni adalah duduk yang, sisi yang setentang. Ni, duduk depan. Duduk depan dia Okey. Lepas tu, yang duduk sebelah dengan dia. Okey, kalau sisi, sudut dekat X ni, sudut dekat X, kita tengok yang duduk sebelah dia. Ni garisan sebelah dia. Ni. Ni garisan sebelah dia ni. Ni sudut dia. Ni garisan dia. Itu dipanggil garisan sebelah. Okey? Itu dipanggil sisi bersebelahan. Manakala sudut ataupun sisi yang dipanggil hipotenus adalah sisi yang bersetentang dengan sudut 90 darjah. Okey, kalau dia lukis petok gini, sudut 90 darjah. Jadi yang setentang dengan sudut 90 darjah tu dipanggil hipotenus. Kalau yang ni pula untuk Y, sudut yang bersetentang, sisi yang bersetentang dengan sudut Y adalah sudut sisi QR. Manakala yang duduk sebelah dengan dia tu, ni duduk sebelah dengan dia, ni yang cikgu lukis ni, dipanggil sudut sisi bersebelahan. Dan sudut ataupun sisi yang bersetentang dengan sudut 90 darjah dipanggil hipotenus. Hipotenus ni adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Maknanya garis yang paling panjang tu adalah hipotenus ya. Kalau kita tengok pun kita boleh agak dah mana panjang. Kalau rasa macam ya aku tak confident lah mana paling panjang ni. Awak tengoklah dia duduk di sudut bersetentang tak dengan 90 darjah ni. Kalau setentang makanya dia dipanggil hipotenus lah. H. Jadi
Yang bersetentang dipanggil opposite. Opposite. Dalam bahasa Inggeris Yang bersebelahan dipanggil adjacent. A. Yang ni O. Allah. O Dan yang hypotenuse tu ditulis sebagai H. Okey. Kita ingat yang ni je. O, A dan H. Lepas-lepas ni O, A dan H. Okey. So, kita tengok sini Tips dia yang mana ini sudut 90 darjah. Ya Allah, berlari-larinya. Ini sudut 90 darjah. Sudut X dengan Y ni bila ditambah dia akan jadi 90 darjah. Sebab itulah dalam segitiga, dalam satu segitiga, sudut ni tambah sudut ni tambah sudut 90 darjah ni jumlah semua sekali 180. So maknanya yang ni 90 darjah. Yang ni dua ni tambah 90 darjah. Bila ditambah kedua-dua ni dia jadi 90 darjah. Jadi 90 tambah 90 jadi 180 darjah. Satu segitiga mesti ada 190 darjah. Okey, so kita tengoklah soalan 5.1C. 5.1A. 5.1A. 5.1A yang mana hypotenuse bagi sudut PQR. Okey, lepas tu segitiga PQR ni dia kata sudut QRP. So macam mana kita nak tahu sudut tu duduk di mana? Sudut duduk di kita start daripada Q. Kalau kita tak tahu kan dia nak sudut mana ni. Kita start Q, kita lukis. Pergi ke P, lepas tu kita turun pergi ke R. Sudut ni lah yang dia nak. Maknanya kita tengok di tengah-tengah ni P. QPR maksudnya dia nak sudut yang ada dekat P. Kalau PRQ maknanya sudut yang ada dekat R. Sini. Ini yang pertama ni dia nak sudut dekat P. So kalau sudut dekat P, padam ya Kalau sudut dekat P, lukis sikit sudut P. Ni sudut P. Sudut P bermakna hypotenuse dia yang mana? Hypotenuse dia yang bersetentang dengan sudut 90 darjah. Jadi jawapan dia PR. Sisi bersetentang. Bersetentang dengan sudut P adalah ini setentang. Sudut sisi QR. Manakala yang sebelah dengan dia ni duduk sebelah ni. Ni duduk sebelah. Bersebelahan dengannya adalah sudut sisi PQ. Allah. PQ. Manakala sudut R pula, sudut dekat R
hipotenus dia tetap sama, iaitu PR. Sisi yang bersetentang dengannya adalah, ni sisi setentang cikgu pada sekejap. Sisi setentang bagi R adalah PQ. PQ. Dan sudut bersebelahan bagi R adalah, ni sudut sebelahan. Sisi sebelahan. QR. Gitu. Okay. So soalan yang kedua, KMN. KMN ni sudut, dia nak sudut M. Sudut N. Sudut yang ada dekat N. So sudut ni. Ni. Ni Ni sudut yang ada dekat N. Sudut yang ada dekat N, sisi hipotenus dia adalah, mana hipotenus? Yang bersetentang dengan sudut 90 darjah. Ni 90 darjah, setentang dengannya adalah KN. Kemudian yang setentang dengan sudut N ni adalah KM. Manakala yang sebelah dengannya adalah, ni sebelah. Duduk sebelah je. Sorry, bukan sini. Ini hipotenus. Sebelah dengan dia, ni. Sebelah dengan dia adalah MN. Manakala sudut MKN. MKN. Sudut yang ada dekat K. Sudut yang ada dekat K. Hipotenus dia sama. Kalau segitiga yang sama, semua hipotenus sama. Hipotenusnya adalah KN. Kemudian sudut sisi yang bersetentang dengannya adalah MN. Dan sisi yang bersebelahan dengannya adalah KM. So, boleh sambung buat segitiga ni, segitiga ini, segitiga ni, segitiga ni. Okey. Seterusnya, yang kedua, cikgu nak tengok, nak tunjukkan. Ini Okey, ini formula. Awak kena hafal. Ingat Okey, senang je. Kalau sin setentang per hipotenus. Ataupun setentang tadi cikgu bagi opposite setentang. Setentang dipanggil opposite. Sudut bertentangan. Bertentangan dipanggil opposite ataupun O. Ni sebelah. Setentang dipanggil O. Jadi boleh buat begini ya. L O H. Sinus adalah opposite per hypotenus.
Cosinus. Okey, dalam bahasa Melayu, K. Cosinus. Sebelahan, sebelahan. Sekejap, sebelahan ya. Sebelahan. Sebelahan per hypotenuse. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, cosinus C, adjacent per hypotenuse. Dan tangent T. Tangent setentang per sebelahan. Ataupun opposite per adjacent. Yang ni H. Ni H. Takut nampak macam A kan? Okey, kalau nak menghafal, senang je. Kalau kita ambil bahasa Melayu kan, setentang sinus setentang per hypotenuse. Tulis mula. Cosinus sebelahan per hypotenuse, tangent setentang per sebelahan. S ni, sinus ni, kita tukar. Saya. Saya. T. Sakit. H. Hantu. Okey? Lepas tu, ni, cosinus adalah S per H. Okey, cosinus tu K. K kalau S, S untuk ni S untuk ni, saya H hypotenuse hantu. Kemudian TTS. T ta takut sangat. Boleh buat ayat gitu. Sin, saya takut hantu. S tu sin, T tu tentang, H hypotenuse. Okey? Cos, kalau saya hantu. K, cosinus. S, sebelahan. H, hypotenuse. Tak takut sangat. T, tangent. T yang ni setentang. S, sebelahan. Kalau saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Ayat tu. Hafal ayat ni. Okey, hafal ayat ni. Supaya kita boleh ingat formula ini. Gitu. Okey.
Boleh. Ha. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya SOHCAHTOA. Yang ni lagi ringkas. So, cah toa. Cah toa. Ha. Nak hafal yang mana? Ikutlah. Sama ada saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat, ataupun cah toa dalam bahasa Inggeris. Okey? Boleh faham? Hafalkan. Okey. Seterusnya ialah soalan 5B. 5.1B. Kita turun. Okey. Sikit. Kita tentukan sign bagi D, E, F. Okey, sin X. Okey, kita tengok X dulu. Sin. Sin dia apa? Kalau dalam bahasa Melayu, saya takut hantu. S tu sin T setentang H hypotenuse. So, yang setentang adalah yang ni. Setentang dengan sudut H adalah EF. Yang hypotenuse bagi H, hypotenuse dia adalah yang setentang dengan sudut 90 darjah, iaitu DF. Jadi jawapannya adalah setentang persebelahan, setentang per hypotenuse, iaitu EF per DF. Kena buat kotak besar sikit. Kotak ke bawah, besar ke bawah. Cos dia pula. Cos apa? Kalau saya hantu. K, cosinus S. Saya ni setentang, sebelah. Setentang T, T tentang. T tentang. Gini. Cikgu tulis sini sikit. Sin tentang ni hypotenuse. H U hypotenuse ni U. Nampak macam A pula. Okey, ni K cosinus sebelah S sebelah sekejap. H hypotenuse. Okey, ni tangent tentang tu setentang lah. Sebelah.
S sebelah. Okay. So, kalau cos X, cos dia sebelah per hypotenuse. Sebelah dia adalah, jangan ambil sebelah dia DF bukan DF. Sebelah bukan DF. Sebelah adalah yang sentuh dekat dia punya sudut tapi duduk sebelah yang bukan hypotenuse. Hypotenuse tu yang paling panjang. Jadi sebelah dia adalah DE. Jadi sebelah per hypotenuse. Kan? Cosinus. Cos. Kalau saya hantu. Okey. Cosinus belah per hypotenuse. So, hypotenuse dia DF. DE per DF. Tangent X setentang per sebelah. So, setentang dia EF per sebelah dia DE. Cuba buat sin, cos, tangent bagi Y pula. Yang ni. Okey, untuk segitiga DEF. Lepas tu untuk segitiga KLM pun awak buat juga. Y, sudut Y, sudut X kat mana, setentang bagi X yang mana, setentang bagi sudut 90 darjah dia panggil hypotenuse. Kemudian sebelah dia yang mana. Lepas tu Y pula. Setentang Y, sebelah Y, LK dan hypotenuse MK. Yang ni pun sama. Yang ni pula PQR. Okey, sudut X. Sudut X yang setentang dengannya adalah QS. QS SQ. QS. Kalau sin bagi X adalah setentang per hypotenuse dia adalah sini PQ. Sebab ni sudut 90 darjah. Okey, sini sudut 90 darjah. Jadi yang setentang dengan 90 darjah adalah hypotenuse. Jadi bermakna QS per PQ. Untuk PQR sama juga cos. Cos sebelahan dia adalah PS. Sebelahan dia PS. Okey. PS per sebelahan per hypotenuse. Cos. Kalau saya hantu, okey, sebelahan per hypotenuse. PS per PQ. Okey. So, itu saja. Ada soalan? Ada nak tanya tak? Boleh dah awak selesaikan semua ni? Okey? Atira? Oh, Atira. Ke Atira tak ada dah? Atira? Atira Ada, dengar tak? cikgu. Ada. Dengar. Macam belajar VM lah. Cikgu. Buat apa belajar VM? Itu dipanggil benda ni dipanggil akronim. Awak boleh salin ni benda ni.
Akronim ni dia macam kita nak menghafal sesuatu, kita buat satu ayat yang kita boleh ingat lah benda tu. Saya takut hatu, takutnya hatu, gitu. Kalau saya hatu, duk takut lah sangat. Gitu maksudnya. Okey, benda ni nak belajar ni kita kena kreatif lah. Kita tahu, okey, aku payah nak mengapa sinus sebelah setentang hipotenus. Malah lah, aku nak buat ayat lah. Buat ayat gini, sedap sikit. Baru kita ingat. So, salin dulu. Lepas tu, buat latihan tu lah. Yang cikgu bagi. Daripada minggu lepas benarnya. Dah atur lagi, Boleh lah kalau nak atur tu. Ambil gambar, atur cikgu boleh tanda. Sekurang-kurangnya betul ke salah tu boleh tahu. Proses pembelajaran dah. Okey, ada soalan tak? Ini saja yang cikgu nak terang hari ni. Ada soalan? Abra, ada soalan Abra? Tak ada ego. Boleh faham tak? Abra tak apa dia. Dia masuk semua dia bagus tu. Nanti kena bagi hadiah sikit ni. Boleh buka sekolah ni. Bila tahu nak buka sekolah tak? Kita tengok cari roti gardenia ego. Tak jumpa lagi. Roti gardenia? Benda apa? Awak nak roti gardenia? Marilah rumah makan roti gardenia. Cicah Milo. Tahu kamu cikgu kawan dengan anak cikgu kan? Hari ni tak mau orang kampung ke? Tak ego. Tu tak tahu bangun kedok. Cik awak telefon kami go. Tak bangun lagi. Lupa isi kehadiran tau. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita sudahi kelas kita ni dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.